Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ni saya kongsikan cara untuk buat skema pemarkahan bagi soalan yang kita bina dalam Google Form. Okey, kita tetapkan skema jawapan dan markah untuk pilihan untuk jawapan yang pertama. Soalan yang pertama ni lah. Soalan ni jumlah markahnya 5 markah. Jadi maknanya ada 5 tempat kosong, maknanya satu tempat kosong ni adalah satu markah. Jadi untuk satu tempat kosong ni pada pilihan jawapannya kita klik. Okey. Kemudian scroll sehingga ke bahagian bawah sedikit, jumpa answer key. Okey. Answer key ni kita klik. Okey, katalah soalan ni jawapan dia sebab saya tak baca soalannya. Okey, katalah jawapannya C. Kita tandalah pada C. Macam tu. Kita tanda pada tanda jawapan C tu. Kemudian ni adalah skema jawapan. Jadi murid kalau dijawab selain daripada C salah. Contohnya. Okey. Kemudian markah dia. Macam mana? Tadi soalan ni nilai dia 1 markah kan. Jadi pada bahagian points kat sebelah kanan ni, okey, kat sebelah kanan ni ada points. Kita type ataupun kita gunakan sahaja anak panah atas bawah kat tepi nombor kosong tu. Okey, sama ada kita type. Kalau type kita highlight, kita type lah. Okey, kalau apa tu nama guna anak panah ni pun boleh tetapkan markah soalannya. Alamak, dah terklik. Macam mana nak buat? Klik je semula, nanti dia akan untick. Okey, unselect. Jadi kemudian dah tetapkan markah, dah tetapkan skema jawapan, kita klik sahaja done. Siap. So apa indikatornya? Okey, kalau kita dah tetapkan markah di sebelah answer key ni, dah letak 1 point ataupun 1 point kat sini. Okey? Soalan kedua 5 markah kan. So yang ni untuk jawab betul salah je. Okey, kalau betul salah je maksudnya ayat dia pendek-pendek je lah. So dalam pembinaan ruang jawapan kita tu kita akan pilih short answer kat sini. Kan? Dia ada paragraf, ada short answer betul, salah. Perkataan betul tu kan sepatah. Maksudnya satu perkataan saja. Jadi kita pilih short answer. Jadi untuk menetapkan markah dan jawapan sama juga, sama macam yang objektif tadi, pilihan jawapan tadi, multiple choice tadi, klik saja pada bahagian answer key pada ruang jawapan tu lah. Okay, klik saja kat situ. Tempat markah tu sama. Okay, kalau kata ketetapannya 1 markah, maka kita letak 1 markah. Kemudian kita letakkan skema jawapan dia. Okey, katalah soalan 1 tu betul. Contohnya kan, kita type lah betul. Okey, katalah ada pilihan jawapan selain betul salah tu. Okey, kalau ada pilihan jawapan lain untuk selain betul salah tu untuk soalan jenis lain lah maknanya, bukan soalan yang atas ni. Maknanya kalau soalan tu dibina boleh terima jawapan-jawapan lain. Jadi kita letaklah add a correct answer lagi satu. Dia boleh letak banyak-banyak. Okey. Dia boleh letak banyak-banyak. Okey. Kata salah. Okey, benar. Okey, apa lagi? Yes, right. Contohnya lah, kita boleh terima jawapan-jawapan lain. Okey, semua yang murid jawab salah satu daripada ayat ni murid jawab, murid akan dapat 1 markah. Macam tu. Contoh ya. Okey, boleh. Dalam kes ni dia exactly dia memang tepat jawapan dia. Jadi kita tak perlu isilah tambahan jawapan tu. Okey. So, kita dah tetapkan jawapan, skema jawapan kita dah tetapkan markah, klik saja pada button done di sebelah kanan bawah. Okey, button done. Okey, dah selesai. So, cikgu akan nampak kat sini correct answer, jawapan yang betul. Jawapan yang tepat kat situ ialah betul. Dah siap skemanya untuk format short answer. Okey. Bagaimana pula jika soalan yang perlu
membuat ayat yang panjang. Contohnya soalan kedua ni, soalan 1 yang mana ada 3 markah. Dia ada satu jawapan 1 markah, tapi dia kena ada panjang sedikit huraian kan. Oleh kerana ia adalah format paragraf, jadi kalau format paragraf ni pada bahagian answer key tu, kita hanya perlu letak markah, skema jawapan tak perlu letak, kemudian kita klik sahaja pada done. Macam tu. Okey. Jadi kat mana nak tengok yang menentukan kita dah letak semua skema markah kita? Okey, lihat di sebelah kanan, okey, di sebelah kanan atas sedikit. Okey, saya scroll up dulu ni. Okey, senang. Okey, ada gambar cawan ni, nampak gambar cawan ni. Okey, tengok atas sikit lagi ada perkataan total points. Okey, total points ni maksudnya jumlah markah semua soalan-soalan yang kita dah bina ni lah. Okay, kalau ada 20 markah, sepatutnya kat situ 20 markah. Kalau berkurang maknanya ada soalan yang kita belum tentukan ataupun belum tetapkan skema markah dia. Okay, so sekarang kita pergi kepada penandaan. Untuk lihat penandaan terutamanya pada bahagian subjektif, kita klik pada responses. Cikgu pergi kepada bahagian individual. Okay. Responses ada 3 bahagian, summary untuk keseluruhan, question untuk setiap soalan, individual ni untuk setiap murid ataupun setiap peserta yang menyertai quiz Google Form kita. Okay. Kita pergi kepada subjektif yang formatnya macam ni contohnya. Yang ni format short answer tu. Okay. Ni kalau katalah, ni saya saja bagi contoh macam ni. Katakanlah jawapannya betul. Perkataan jawapan yang sepatutnya murid jawab adalah betul. Betul, perkataan betul. Tapi katakanlah soalan ni soalan yang kita boleh terima jawapan lain. Contohnya, okey macam ni lah. Kalau dia jawab benar, memanglah kalau ikutkan dia tak ikut arahan soalan ni. Tapi katalah kita masih nak terima lagi contohnya ataupun adalah budi bicaranya kan. Dia jawab dengan jawapan yang kita boleh terima. Okey, maksudnya kita masih boleh lagi pastikan murid ni dapat markah. Caranya kita copy dulu dia punya jawapan. Kita copy. Okey, kita copy macam ni. Right click saja, highlight, right click, kita copy. Okey, kita pergi kepada question semula. Ini jawapan soalan yang mana? Kena ingatlah. Maksudnya, kita kena lihat pada bahagian jawapan soalan yang betul. Okey, kita kena tengok kalau kat sini jawapan soalan 1, kurungan 1. Okey, kita pergi kat questions. Klik dekat question. Kita nak dapatkan kita nak terima jawapan murid ni dekat skema kita dia dah salah tapi kita nak terima, kita nak bagi markah juga. So kita pergi kat questions. Kita patah balik pada question macam yang kita nak buat soalan tu. Kemudian kita pergi kepada ruang jawapan soalan yang kita nak terima tadi. Okey. Yang ni kan. Okey, kita klik je. Klik semula pada answer key. Okay, answer key. Okay, so kita tambah jawapan yang betul. Dekat add a correct answer. Okay, klik pada kat situ. Paste sahaja. Kemudian klik je pada bahagian done, bahagian bawah ni. Okay, done. Klik done. Okay, maknanya kalau murid jawab betul ataupun dengan perkataan betul ataupun dengan perkataan benar, okay, dia akan dapat 1 markah secara automatik. Jadi, tersemaklah kita pergi semula responses tu. Kita tengok balik semula dekat sini. Okay, walaupun dia jawab benar, oleh kerana kita dah masukkan dalam skema jawapan kita, dia dah jawab betul. Okay, dia dah dapat 1 markah. Simple je macam tu. Okay. Itu untuk subjektif yang format dia short answer lah. Okay. Ni adalah soalan skema jawapan pula. Jawapan dia dalam bentuk format paragraf. Jawapan panjang. Bila jawapan panjang kan tadi bila kita set skema dia tak perlu letak skema jawapan. Sebab kita kena semak semula. Okay. Katalah jawapan ni cikgu nak terima.
Katalah jawapan dia betul, cikgu boleh terima dan boleh beri satu markah. Okey. Cikgu pergi dekat bahagian markah ni. Okey, kalau satu markah type 1 ataupun anak panah, guna anak panah yang ada tu. Contoh ni dapat satu markah juga contohnya kan. Yang ni tak dapat markah, salah, contoh kosong lah. So semak-semak letak markah, jawapan kalau boleh terima kita baca jawapannya, boleh terima bagi markah ataupun buat penilaian pentaksiran cikgu sebagaimana yang sepatutnya. Okey, kemudian setelah selesai semua bahagian jawapan tu, nak bagi markah ke tak nak bagi markah tu, okey, boleh tekan save. Klik save. Okey. Bila dah klik save, markah murid tu akan berubah. Okey, apa ni markah yang dia peroleh tu dia ada penambahan lah. Contohnya ni ada kat sini. Markah yang dia dapat ni 4 daripada 3 markah. Sepatutnya inilah sebab tadi saya buat skema markah tu 3 markah saja skemanya. Jadi tadi dah soalan ada tambah 1 pula. Sepatutnya dia dalam skema tu bila dah betul semua skema markah penuh dia tu, dia akan contohnya 20 markah tadi kan. Jadi dia 4 daripada 20 markah dekat bahagian markah ni lah. Okey. Jadi itu total markah yang murid dapat. Okay, so insyaAllah mudah-mudahan perkongsian ni dapat bantu cikgu-cikgu. Jika masih ada persoalan boleh je ajukan terus dan jangan lupa untuk kongsi-kongsikan dengan rakan-rakan, terutama rakan-rakan dekat seangkatan dengan kita di Sri Amin Sunnah Rahman. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.